Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atika binti Suhaimi. Nombor matrik 278297. Okey, pada hari ini saya bersama rakan seperjuangan saya Siti Sufina binti Muhammad Sufyan akan membentangkan satu topik yang bertajuk hukum Islam dan penggunaannya sebagai suatu istilah. Beberapa istilah yang perlu kita tahu iaitu yang pertama, hukum Islam ini dikenali dalam pelbagai istilah. Iaitu yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah fiqh, hukum dan yang keempat adalah undang-undang. Jadi dalam penggunaan istilah ini hanyalah berlaku ataupun terjadi dalam kalangan ahli ilmu dan bukan sahaja dalam kalangan orang biasa. Ini adalah maksud ataupun secara ringkas yang mana penggunaan istilah ni hanya digunakan dalam kalangan ahli ilmu sahaja. Okey, baiklah. Syariah ini adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu syariat. Di mana dalam pengajian hukum Islam, perkataan ini boleh membawa maksud tentang kehidupan dalam kefahaman orang biasa seperti dalam syariat Buddha, syariat Muhammad, syariat Yahudi, syariat Islam, syariat Musa, Isa dan sebagainya. Yang mana syariat ini adalah dia lebih untuk memahami secara mendalam ataupun secara khusus dalam kehidupan umat Islam. Yang mana kita kalau dalam syariat dalam kehidupan orang Islam ini, dalam umat Islam itu mana kita menyebut sebagai syariat Islam ataupun syariat Muhammad. Okey, baiklah. Istilah yang kedua adalah fiqh. Okey, fiqh ini adalah sebagaimana dalam juga diketahui ataupun berasal juga daripada perkataan bahasa Arab. Yang mana dari penggunaan biasanya ataupun lebih diketahuilah sebagai pemahaman secara mutlak sama ada mengenai akidah ataupun akhlak ataupun hukum-hukum yang mengenai tindak tanduk lahirnya manusia. Yang mana pengertian seperti ini telah digunakan di dalam Al-Quran iaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang dan untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka tidak kembali kepadanya supaya mereka itu menjaga diri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat ke-122. Baiklah, fiqh ini juga adanya pengertian yang diterima oleh para ulama sebagai tafsiran sebenar kepada istilah fiqh pada zaman tersebut. Yang mana hal ini terbukti dalam buku Ihya Ulumuddin beliau itu sendiri, iaitu di mana di zaman permulaan Islam, fiqh diistilahkan bagi mengertikan ilmu-ilmu akhirat mengenai rahsia ufuk hati, mengetahui hal-hal yang merosakkan amalan, mendalami pengertian tentang remehnya dunia ini, buat bercita-cita untuk mendapatkan nikmat akhirat dan penguasaan rasa takut dalam hati. Jadi pengertian ini dapat difahami dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud bagi memperdalamkan pemahaman mereka tentang agama untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Jadi terdapat pelbagai firman ataupun firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dengan istilah fiqh dan juga beberapa hadis yang berkaitan dengan fiqh. Okay. Dan pengertian ini juga diterima pakai oleh para ulama sebagai tafsiran sebenar kepada istilah fiqh pada zaman tersebut. Seterusnya adalah istilah hukum. Hukum juga berasal daripada perkataan Arab iaitu hukm yang membawa maksud hukmu yang membawa maksud ketentuan secara umum. Yang mana penggunaan istilah hukmu ini lebih khusus dari pemakaian istilah fiqh. Yang mana hukum fiqh muncul ni setelah ketentuan yang difahami oleh para fuqaha dari perintah Allah
yang terkandung dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey, baik. Dalam istilah hukum ini, kalau bahasa Malaysia dia agak berbeza sedikit, yang mana ia boleh mengertikan suatu konsep yang lebih luas dan pemakaian perkataan ataupun istilah hukum ini dalam bahasa Arab. Perkataan ini dalam bahasa Malaysia tidak menggambarkan erti pemahaman tentang ketentuan-ketentuan itu, namun tidak salah kalau kita nak cadangkan dari segi pemakaian istilah hukum ini adalah merupakan meliputi hal-hal yang seperti berikut. Yang mana ia juga memberikan erti yang sama dengan istilah fiqh, iaitu dalam bahasa Arab yang saya terangkan sebelum tadi, yang mana ia juga meliputi ataupun mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lahir daripada perintah Allah dan juga proses serta kegiatan yang memahami ketentuan-ketentuan itu sendiri. Okey, baik Fina, next slide. Okey, istilah yang seterusnya adalah undang-undang. Okey, baik. Undang-undang ini adalah merupakan norma-norma hukum yang diperundangkan. Yang diperundangkan, undangkan melalui badan-badan perundangan tertentu. Yang mana kaedah undang-undang ini adalah digunapakarkan dalam menentukan sesuatu ketentuan. Okey, perkara ini mestilah merujuk kepada uh, pihak-pihak ataupun yang tertentu, yang mana istilah undang-undang ini mestilah perkara yang diputuskan oleh mahkamah ataupun majlis syura. Dan undang-undang Islam adalah ketentuan syariat yang mana melalui proses ijtihad dan telah ditetapkan oleh badan perundangan bagi negara Islam, yang mana jelas yang menyatakan bahawa undang-undang Islam ini lebih khusus kepada istilah hukum, fiqh, apalagi syariat, dan bukannya hanya sekadar ibtizaz yang mana para fuqaha semata-mata, tetapi telah menjadi tugas umara ataupun pemerintahan dalam merealisasikannya. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Perbincangan ini akan diteruskan oleh rakan seperjuangan saya, iaitu Siti Sufina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung perbahasan yang telah disampaikan oleh saudari Siti Noratika. Seterusnya ialah hukum. Yang pertama ialah ianya berasaskan kepada wahyu Tuhan. Terdapat hukum-hukum yang dipahami secara langsung daripada nas-nas Islam yang jelas khusus mengenai perkara ini. Di mana yang pertama terdapat hukum-hukum yang boleh difahami secara langsung daripada nas-nas Islam yang jelas dan khusus mengenai ianya berasaskan wahyu Tuhan. Sebagai contoh, hukum-hukum haram mengahwini ibu adalah sangat jelas dan boleh difahami daripada nas-nas syarak tanpa sebarang kajian ataupun ijtihad. Bagi kategori kedua pula ialah merangkumi hukum-hukum yang terdapat yang mendapat penyelidikan yang meluas dan campur tangan ijtihad daripada ulama. Jenis-jenis hukum ini tidak dianggap syariah dalam pengertian teknikal istilah. Ianya berbeza dengan jenis undang-undang yang pertama, iaitu jenis undang-undang kedua boleh menerima perubahan dalam tafsiran ataupun pendekatan terhadap kehendak nas-nas Islam secara umum. Jenis hukum yang kedua ini dia tidak banyak dalam perbendaharaan hukum Islam kerana disebabkan tingkah laku manusia dalam kehidupan ini sentiasa berkembang dan berada dalam pelbagai bentuk, serta nas-nas ini juga akan mengikut peredaran zaman tersebut. Yang kedua ialah ianya teratas dan kesedaran beragama dan berakhlak. Kemunculan dalam fiqh Islam sebagai cabang tersendiri dalam aktiviti mengamalkan ajaran Islam telah ditafsirkan sebagai pelopor kepada pemisahan agama dan undang-undang dalam Islam. Dalam Islam, ianya dikenali sebagai konsep integrasi ataupun bersepadu. Dalam undang-undang Islam juga, konsep halal dan haram adalah penyertaan yang jelas terhadap prinsip ini. Kerana ianya membezakan undang-undang Islam daripada sistem perundangan yang lain yang sedang digunakan.
Jika sebagai contoh, jika mahkamah memutuskan sebagai keterangan yang ada bahawa A sememangnya berhak mendapat apa yang didakwanya, keputusan itu tidak boleh mengubah kedudukan agamanya yang sebenar jika ia berbeza daripada keterangan yang ada. Seterusnya ialah hukum Islam. Jenis undang-undang Islam dibina daripada unsur-unsur tetap dan unsur-unsur yang tidak boleh diubah, dan percanggahan antara keduanya menjadikannya adalah undang-undang. Di satu pihak terlalu ketat kerana tiada prinsip yang mengubah sesuatu, tetapi ia juga boleh dilihat disesuaikan dengan masa perubahan tersebut. Jadi ramai yang tertanya, apakah undang-undang Islam adalah sebuah peruntukan? Peruntukan berasaskan syariah. Peruntukan ini boleh memenuhi kehendak jika disemak keperluan khasnya. Dalam pembendaraan penulisan hukum Islam, kami menemui beberapa jilid yang dikarang oleh fuqaha mujtahidin daripada zaman yang berbeza-beza. So, di sini kita mesti kembali kepada kenyataan asal. Kenyataan asal kita iaitu undang-undang Islam adalah komplikasi cita-cita dan prinsip syariah yang tidak mungkin berubah. Apa yang bisa saya simpulkan di sini, undang-undang Islam juga, undang-undang Islam adalah bukan prinsip syariah yang dimaksudkan, tetapi ia adalah ijtihad moden, adalah berasaskan syariah, realiti dan keperluan manusia moden. Seterusnya ialah cabang-cabang hukum Islam. Menurut penjelasan terdahulu fuqaha tentang hukum Islam, para fuqaha memisahkannya kepada dua cabang, iaitu hukum ibadat dan hukum muamalat. Jadi hukum ibadah ialah untuk mengawal usaha manusia untuk mencari keridaan Allah, ataupun lebih senang dikatakan sebagai beribadah kepada Allah. Manakala hukum muamalat pula ialah mengatur kehidupan manusia secara individu atau berkelompok. Hukum muamalat juga telah dikawal oleh syariat Islam melalui nas-nas umum. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Nautika untuk membuat kesimpulan. Okey, baik. Kesimpulannya, di mana tiada istilah yang memahami kesalahan dari segi hukum dan undang-undang semata-mata. Tetapi dari segi hukum dan undang-undang adalah juga menjadi kesalahan dari segi hukum dan undang-undang adalah kesalahan dari segi agama dan juga akhlak. Sekian itu sahaja pembentangan dari saya, Siti Nur Atika binti Suhaimi bersama rakan seperjuangan saya, Siti Supina Muhammad Sufian. Sekian, terima kasih.